Video kali ni saya nak bercakap ataupun berkongsi pasal hipertensi ataupun secara umum lah. Secara umum benda ni dipanggil darah tinggi. Darah tinggi ni apa pula? Okey, darah tinggi ni di mana bacaan dalam tekanan darah kita ni adalah tinggi berbanding dalam keadaan normal. Okey, bacaan darah ni dia dibaca pada dua bahagian lah, iaitu bahagian atas dan bahagian bawah. Bahagian atas dipanggil sistolik, bahagian bawah pula dipanggil diastolik. Okey, untuk bacaan atas biasanya umum untuk orang yang normal adalah 120 dan ke bawah. Okey, ini 120 bukan ke bawah sampai kosong lah, tapi dia ada satu tekanan darah rendah pula. Tapi kita nak bercakap pasal darah tinggi. Okey, untuk bacaan bawah pula, diastolik ni tekanan darahnya tidak melebihi daripada bacaan 80 lah. Itulah di mana kalaulah kita pergi test, pergi klinik ke apa, cek tekanan darah, tiba-tiba bacaan tekanan darah kita adalah tinggi seperti tinggian di mana saya sebut tadi, itu menandakan kita telah mendapat penyakit darah tinggi. Okey, darah tinggi, apa faktor-faktor yang menyebabkan kita dapat darah tinggi ni? Okey, secara umum memang biasanya macam ni lah. Gaya hidup kita yang tidak aktif, tidak sihat, biasanya menyebabkan kita mendatangkan pelbagai penyakit dalam badan kita. Okey, seterusnya adalah merokok ataupun zaman sekarang, orang sekarang mudah sangat duk isap vape, duk isap pot. Tak kira benda ni sama je. Sebab apa? Kedua-dua bahan tersebut mengandungi nikotin. Okey, nikotin adalah yang menyebabkan keadaan bacaan dalam darah kita tinggi berbanding keadaan normal. Kalau kita diisap rokok masuk dalam paru-paru nak ambil oksigen, tiba-tiba bawa masuk asap, bawa masuk ni apa semua, so jantung terpaksa bekerja dengan lebih kuat. Sebab apa? Kerana peratusan oksigen yang masuk ke dalam sel-sel darah tidak mencukupi untuk dihantar kepada organ-organ dalam badan kita. Ketiganya adalah kolesterol yang tinggi. Okey, kolesterol yang tinggi ni, bila berlakunya kolesterol yang tinggi? Kolesterol ni biasanya duduk dekat dalam saluran darah ataupun kapilari darah. Bila kapilari darah ni diselaputi telah tebal dengan kolesterol, menyebabkan saluran darah akan menjadi sempit. Bila dia jadi sempit, automatik darah yang nak disampaikan kepada seluruh organ badan kita ni menjadi kurang. So apa yang perlu dibuat? So jantung perlu berdegup dengan lebih kuat, berdegup dengan lebih laju supaya darah dapat dihantar dengan cepat lah, ataupun dengan sampai ke destinasi lah kepada badan kita ni. Keturunan keluarga, keturunan keluarga ni biasalah, contohnya kalau mak kita ada darah tinggi, automatically 2-3 orang daripada adik-adik kita mesti ada darah tinggi. Obvious lah benda tu. Seterusnya adalah pemakanan kita. Okey, biasanya darah tinggi ni biasanya akan dikaitkan dengan makanan-makanan yang masin lah, ataupun makanan lebihan garam. Okey, untuk makanan lebihan garam ni, sekarang ada satu yang kita tak perasan. Garam ni kalau bahasa saintifik ni dia panggil sodium klorida. Kalau kita tengok dalam satu kandungan makanan, dia tulis sodium klorida tinggi. Okay, macam contohnya sos tomato, sos cili, segala jenis sos ni adalah mengandung garam yang tinggi. So apabila kita makan terlalu banyak sos ni kita letak dalam masakan kita, nasi goreng, kutia goreng kan, menyebabkan gejala yang biasa gejala berlaku lah, akan mudah sakit kepala ataupun pening-pening. Duduk sekejap, pening kan, buat kerja sikit, pening kan. Tak boleh tu gejala-gejala dia. Tu gejala yang mudah lah biasa. Kita pergi pula kepada kesan darah tinggi, kesan hipertensi ni. Okey, kesan hipertensi ni biasanya kita akan lihat pertama sekali dia pergi serangan otak. Okay, otak ni bila pergi pada otak, automatik akan jadi angin ahmad ataupun lebih tepat dah stroke lah. Stroke yang menyebabkan orang jatuh dalam tandas tiba-tiba pagi tu. Itu stroke. Sebab apa? Tekanan darah tinggi. Okay, seterusnya adalah komplikasi pada buah pinggang, mata dan sebagainya. Seterusnya last sekali pergi jantung lah. Jantung shock, tak ada, saya meninggal lah. Wallahualam, kita perlu elak lah benda-benda macam tu kan. Okay, kita
perlu elak lah. Okey, bagaimana cara kita nak elak, nak dapatkan penyakit darah tinggi ni? Kena amalkan gaya hidup sihat. Yang keduanya, kita ambil pemakanan-pemakanan yang sihat. Contohnya, pemakanan yang tidak sihat ni kita kena buang. Contohlah, makanan yang mengandungi MSG yang tinggi, seperti Maggi, produk-produk makanan fast food, junk food. Ni automatik, benda ni mengandungi garam yang tinggi. Bila kita buang benda-benda macam ni, insya-Allah toksin tak akan masuk dalam badan kita. Seterusnya adalah senaman. Bila kita senaman, kita makan, kita senaman. Memanglah dari segi penyah tinjaan ataupun pencernaan makanan tu berlaku dalam badan kita, tapi usaha daripada kita sendiri pun kita kena keluarkan toksin daripada badan kita melalui peluh-peluh lah. Mana kita kena pergi jogging, naik basikal. Sekarang ni orang naik basikal, lepas tu main badminton dan sebagainya. Akhir kata daripada saya, macam biasalah, mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Sekian, terima kasih.